Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih dengan Hashike bin Samsudin, nombor matrik 256474. Saya telah memilih research paper sebagai projek akhir saya. Okay, untuk tajuk research paper saya adalah kesan iklan Facebook yang mempengaruhi niat pembelian dalam kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia. Untuk abstrak, Facebook merupakan laman sosial utama yang menghubungkan individu atau masyarakat antara satu sama lain. Facebook juga berperanan sebagai satu alat penghubung yang penting bagi urusan periklanan perniagaan di peringkat domestik dan juga global. Sebelum ini, ramai penyelidik dari negara dan budaya yang berbeza telah melakukan penyelidikan dalam skop yang berbeza dan menggunakan model yang tertentu. Dalam kajian ini, tujuan kajian ini dijalankan untuk mengkaji dan melihat sejauh manakah faktor rayuan emosi, maklumat dan kreativiti periklanan Facebook yang mempengaruhi niat pembelian. Objektif dalam kajian ini adalah untuk mengenal pasti hubungan antara ketiga-tiga faktor iklan Facebook tersebut dengan niat pembelian dan untuk menilai kesan antara ketiga-tiga faktor serta untuk melihat perbezaan niat pembelian atas talian dalam kalangan pelajar yang berlainan jantina. Okey, pengkaji menggunakan teori tindakan beralasan iaitu Theory of Reason Action. Untuk pengenalan, secara keseluruhannya, media sosial telah mempengaruhi aspek kehidupan individu dan masyarakat. Sejak kebelakangan ini, penggunaan laman rakaian sosial telah semakin meluas, telah beransur-ansur mengubah platform iklan dari iklan tradisional ke iklan media sosial. Menurut Comscore Media 2009, perubahan ini telah mewujudkan hubungan antara pemasa dan pengguna yang mana dapat mewujudkan sebarang kemungkinan dan peluang baru untuk tujuan untuk meningkatkan kesedaran jenama pengguna. Dan ini dijalankan untuk mengkaji bagaimana kesan iklan Facebook mempengaruhi niat pembelian pengguna dalam kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia. Penyataan masalah. Untuk memahami niat pembelian dalam talian, kajian ini perlu diberi keutamaan dalam memahami perilaku pengguna dalam kalangan pelajar UUM. Namun demikian, dalam kajian ini, penyelidik menumpukan pemerhatian terhadap 3 faktor yang terdiri daripada rayuan emosi, maklumat dan kreativiti periklanan. Dalam kajian ini, terdapat kesan iklan Facebook terhadap niat pembelian dalam kalangan pelajar UUM dan ia menyebabkan berlakunya kekurangan maklumat terhadapnya. Selain itu, banyak penyelidik di negara dan budaya yang berlainan melakukan penyelidikan dalam skop dan model yang berbeza. Oleh itu, kajian ini memberikan pemahaman tentang kesan iklan Facebook terhadap niat pembelian pengguna dalam kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia. Okey, untuk persoalan kajian, terdapat 5 persoalan kajian iaitu yang pertama, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara rayuan emosi dan niat pembelian pengguna dalam kalangan pelajar UUM. Yang kedua, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara maklumat dan niat pembelian dalam kalangan pengguna UUM. Yang ketiga, adakah mempunyai hubungan yang signifikan antara kreativiti periklanan dan niat pembelian terhadap pengguna dalam kalangan pelajar UUM. Yang keempat adalah adakah rayuan emosi, maklumat dan kreativiti periklanan secara signifikan mempengaruhi niat pembelian pengguna dalam kalangan pelajar UUM. Dan yang terakhir adalah adakah mempunyai perbezaan yang signifikan dalam niat pembelian atas pembelian pengguna dalam kalangan pelajar UUM mengikut jantina. Okey, untuk kajian lepas, Facebook merupakan satu aplikasi yang telah diwujudkan oleh Mark Zuckerberg di Universiti Harvard. Pada permulaannya, Facebook digunakan sebagai laman web untuk bersosial di mana pengguna boleh menghantar mesej, mengemaskini status dan menambah kenalan untuk mendapatkan info tentang suatu maklumat ringkasan tentang diri masing-masing. Yang kedua, niaga beli atas talian. Menurut Garwell 1998, menentukan niat pembelian sebagai kebarangkalian
yang terletak di tangan pelanggan yang berhasrat untuk membeli produk tertentu. Manakala sponsor 1999 mengatakan bahawa kebanyakan pengguna percaya bahawa periklanan dalam talian nampaknya lebih mudah dipercayai daripada periklanan media tradisional. Rayuan emosi. Dalam kajian ini menggunakan Theory of Resonant Action. Teori ini menjelaskan tentang tingkah laku yang berubah kesan daripada niat pengguna yang dipengaruhi oleh kehidupan sosial dan perangai seseorang terhadap tingkah laku. Menurut Lee dan Kotler 2011, Edson telah mengembangkan Theory of Resonant Action pada tahun 1988 dengan menambahkan kepercayaan dan tujuan utama seseorang untuk mengawal tingkah laku, yakni mempunyai kepercayaan terhadap individu bahawa mampu melakukan suatu tingkah laku yang dikawal oleh kemampuan untuk melakukannya. Dapat disimpulkan bahawa Theory of Resonant Action ini bahawa tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh niat individu tersebut dalam membuat satu keputusan. Dalam kajian ini, dengan menggunakan teori ini, pengkaji ingin mengkaji adakah rayuan emosi, maklumat dan rayuan kreativiti mampu mempengaruhi niat pembelian dalam kalangan pelajar. Okey, untuk hipotesis, terdapat 4 hipotesis iaitu terdapat hubungan yang signifikan antara maklumat dan niat pembelian dalam kalangan pelajar UUM. Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara kreativiti periklanan dan niat pembelian dalam kalangan pelajar UUM. Yang ketiga, rayuan emosi, maklumat dan kreativiti periklanan secara signifikan mempengaruhi niat pembelian dalam kalangan pelajar UUM. Yang keempat, terdapat perbezaan yang signifikan dalam niat pembelian atas talian pengguna dalam kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia mengikut jantina. Untuk metodologi kajian, populasi kajian telah dipilih dalam kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia yang mengambil program pengajian di Pusat Pengajian Multimedia, Teknologi dan Komunikasi. Program pengajian yang terlibat dalam kajian ini ialah teknologi media, multimedia dan komunikasi. Sampel diambil seramai 148 orang responden. Kajian ini dianalisis dengan menggunakan SPSS, dengan menggunakan kolerasi, t-test dan juga ANOVA. Untuk hasil analisis, dalam jadual ini, hasil analisis demografik yang menunjukkan bahawa mempunyai perbezaan antara responden lelaki dan responden perempuan. Dalam jadual menunjukkan bahawa lelaki 56 orang iaitu 37.8%, manakala perempuan iaitu 90 orang dan menunjukkan 62.2%. Bagi kekerapan umur responden pula, didapati bahawa umur responden yang paling tinggi adalah 23 tahun iaitu sebanyak 43.9%. Manakala program pengajian adalah program pengajian teknologi media iaitu 52%. Dan bangsa Melayu mempunyai peratusan yang paling tinggi iaitu sebanyak 82.4%. Okey, untuk ujian kolerasi iaitu rayuan emosi. Jadual menunjukkan hasil kajian pengujian hipotesis dengan menggunakan ujian kolerasi person pada arah signifikan 0.01 dan mendapati wujud berkaitan hubungan yang positif dan signifikan antara rayuan emosi dan niat pembelian dengan nilai R 0.644, manakala magnitude menunjukkan mempunyai hubungan adalah kuat. Okey, untuk maklumat, jadual menunjukkan hasil kajian hipotesis dengan menggunakan ujian kolerasi person pada aras 0.01 dan mendapati wujud berkaitan hubungan yang positif dan signifikan antara maklumat dan niat pembelian dengan nilai R 0.727, manakala magnitude hubungan adalah kuat. Kreativiti periklanan. Jadual menunjukkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan ujian kolerasi person pada arah signifikan 0.01 dan terdapat hubungan yang positif di antara kreativiti periklanan dengan niat pembelian
dalam kalangan pelajar UM, di mana nilai R iaitu 0.732. Selain itu terdapat hubungan magnitude adalah yang untuk T-test, jadual menunjukkan hasil kajian tidak terdapat perbezaan antara jantina lelaki dan perempuan terhadap niat pembelian. Sisihan piawai niat pembelian dan untuk pelajar lelaki ialah 9.25874 dan pelajar perempuan ialah 7.60205. Varians dianggap sebagai seragam. Oleh itu, nilai statistik yang dibaca pada lajur equal variance and sumber dengan nilai T negatif T 846 df ialah 146 dengan nilai signifikan 0.399. Nilai signifikan yang ditunjukkan ialah 0.399 di mana nilai tersebut lebih besar dari arah signifikan yang ditetapkan iaitu 0.05. Hipotesis yang telah dibina adalah tidak diterima. Ini bermakna mean niat pembelian yang ditunjukkan oleh responden lelaki dan perempuan tidak terdapat perbezaan secara signifikan. Untuk perbincangan, hubungan antara rayuan emosi dan niat pembelian. Dalam kajian ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif dengan antara rayuan emosi yang mempengaruhi niat pembelian dalam kalangan pelajar. Rayuan emosi mungkin melibatkan perasaan sedih, gembira, pilu dan sebagainya boleh membawa kesan kepada seorang untuk melakukan satu tindakan. Menurut kajian lepas, bahawa rayuan filem emosi seperti yang diramakan ELM akan lebih berkesan meyakinkan seseorang mempunyai sedikit insentif atau kapasiti untuk mentafsirkan mesej secara kognitif. Yang kedua, hubungan antara maklumat dengan niat pembelian. Berdasarkan kajian lepas, menunjukkan bahawa maklumat terhadap iklan Facebook membawa hubungan yang positif. Ini terbukti dalam kajian ini bahawa turut mempunyai hubungan yang positif antara maklumat dengan niat pembelian terhadap iklan Facebook. Yang ketiga, iaitu hubungan antara kreativiti periklanan dengan niat pembelian. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif antara kreativiti periklanan dengan niat pembelian dalam kalangan pelajar. Kajian lepas mendapati bahawa menurut periklanan DDB Netherlands Agency, iklan yang berkesan merupakan salah satu hasil yang asli, relevan dan mempunyai kesan terhadap individu yang menilainya. Dan yang terakhir iaitu hubungan antara niat pembelian dengan jantina. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan hubungan antara niat pembelian dengan jantina. Penggunaan teknologi masa kini semakin canggih sehingga dapat melangkau periklanan produk atau perkhidmatan pada masa hadapan. Periklanan ini dapat diakses oleh pengguna tidak kira latar belakang seperti umur, jantina, bangsa dan sebagainya. Untuk kesimpulannya, secara natijahnya, Facebook merupakan platform yang sesuai bagi periklanan kerana melibatkan masyarakat, terutama golongan remaja dalam mencari maklumat. Tidak dinafikan bahawa keberkesanan periklanan di Facebook kurang dapat sambutan kerana mereka membeli barangan tersebut. Tetapi dapat dilihat bahawa kemunculan penyebaran periklanan yang kerap kali mungkin boleh membawa pengguna tersebut untuk mempunyai niat pembelian di Facebook pada masa akan datang. Selain itu, Facebook mempunyai kelebihan untuk mengumpulkan masyarakat dalam pelbagai kaum dan bangsa dalam satu platform yang canggih ini. Secara keseluruhannya, dapat dilihat dalam kajian ini secara tidak langsung melibatkan pelbagai pihak dan dalam meneliti dan memahami serta mengambil kira faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian dalam kalangan pengguna. Walhal ini, pengambilan faktor-faktor ini mampu memberi pengaruh kepada ekonomi dan negara. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.